فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan AJK Madrasah seterusnya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kepada ayah angkat saya ni, Chef King kita ni dah sihat dah, boleh turun dah, alhamdulillah. Kita doakan supaya Allah Taala beri kesihatan, kesembuhan, syifaan ajilan insya-Allah, dengan secepat mungkin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang berbahagia ini, tanggalnya 28 Rejab. Semalam berlakunya peristiwa yang besar, iaitu peristiwanya Isra wal Mi'raj. Ini kita tak bahas hari inilah, kita bahas besok. Besok malam kita bahas insya-Allah, mengikut pandangannya para ulama hadis dan juga pandangan ulama-ulama khususnya di Nusantara, di tanah Melayu ini. Dan pada hari yang mulia ni, hari Jumaat ini, para ulama sebut antara amalan yang sangat digalakkan pada bulan Rejab, selain paling tinggi sekali selawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada itu banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin berikan sedikit panduan apabila kita menghadiri sesuatu majlis, khususnya di dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun 3 minit, maka dia dikira sebagai majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, saya takut tak sempat nak sentuh hari Sabtu nanti, setengah jam je. Baru ni kat SUKM pun dekat 2 jam tak habis tu, Isra' Mi'raj tu. Isra' suku je bahas. Bahas suku je. Tu pun tak habis juga. Memanglah. Kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW tu begitu panjang sebenarnya untuk kita faham. Dan sebagai umat akhir zaman, sepatutnya kita memahami kisah itu. Sebab kisah tu untuk kita, tuan-tuan, bukan untuk orang lain. Baginda Nabi SAW, kita tahu bila berangkatnya baginda Nabi, dicucinya hati baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi ni hati dia bersih. Wala yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ni Allah Taala beritahu dalam Quran ni. Tidak mengikut hawa nafsu dia. Maksud dia, apa yang Nabi buat, walaupun Nabi buang air, kata ulama, bukan kerana hawa nafsu baginda Nabi SAW. Itu adalah kerana kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha, para ulama sebut, diberikan kepada Nabi ini panduan setiap gerak-geri dia. Dan pada hari itu diangkatnya baginda Nabi SAW, diiktiraf Nabi, dan Nabi itu dicuci hatinya sebanyak berapa kali, tuan-tuan? Nanti kita bahaskan. Pandangan ulama boleh dikatakan sepakat 5 kali Nabi dicuci hati. Nabi yang dah bersih hati pun dicuci, tuan-tuan, sebelum mengambil fardu solat. Allahu Akbar. Solat Jumaat pula para ulama sebut lebih tinggi lagi darjat dia. Fi yaumil Jumaah ni didirikan solat Jumaat ini, bukan semua tempat boleh buat. Bahkan para ulama sebut Jumaat ini fardunya hanya untuk umat Muhammad saja. Umat lain tidak pernah diberikan dengan fardu Jumaat ini. Dan pada hari Jumaat, Allah Ta'ala declare ada waktu yang sangat makbul, yang diterima oleh Allah Ta'ala, tidak ada hijab pintu, yakni tidak ada halangan doa kita. Kita kena ingat, setiap pada kita ni ada halangan masing-masing. Bila doa yang kita panjatkan kepada Allah, kadang-kala kerana amalan kita yang kurang pada Allah, tertutup satu pintu, terbatal, balik doa itu pada kita. Kerana amalan kita di dalam solat yang kita lalaikan kepada Allah Ta'ala, tertutup amalan tadi, doa tak naik. Para ulama sebut bukan kerana Allah tak terima, kerana diri kita sendiri tadi. Bagaimana adabnya kita dengan majikan kita ataupun dengan bos kita, dengan orang yang lebih tinggi pada kita, yang kita rasa dialah pemegang kepada rezeki kita ni. Kita jaga pagi, petang, siang, malam kita jaga. Sebelum pergi kerja dah gosok baju dulu ni.
Kalau boleh lain tak nak nampak dua ni, satu lain je. Anak kalau pegang luka tangan. Bini kalau nak kopek bawang tu pakai sebelah kita punya baju je kan. Boleh potong bawang dah. Punya kemah nak mengadap. Para ulama sebut sama dengan Allah Ta'ala. Bila berlawanan ataupun kita ini mengurangi adab dengan majikan kita, maka akan kuranglah keberkatan ataupun akan kurang layanan bos kita terhadap kita kerana adab kita sendiri. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita dah bulan Rejab, tuan-tuan. Sebulan lagi insya-Allah kita akan masuk di dalam bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan oleh setiap kekasih Allah. Setiap kekasih Allah, awliya ilah ataupun dengan bahasa mudah wali Allah, mereka akan gembira dengan Ramadan. Ini kita lihat sebulan lagi ni. Hati kita macam mana dengan Allah Ta'ala, macam mana dengan bulan Ramadan. Ini PKP ni ustaz, musim panas pula sampai bulan 4. Macam mana nak puasa ni ustaz? Dengan kewangan saya nak fikir raya. Raya dia dah fikir, Ramadan tak fikir. Fikir belanja tak cukup ni. Para ulama sebut sepatutnya orang beriman kekasih Allah Ta'ala ni dah buat persiapan awal. Sehingga kan kalau kita baca dalam riwayat salafuna salih, ulama-ulama besar yang terdahulu ni kekasih Allah, 6 bulan sebulan Ramadan dah siap sedia dengan Ramadan. Mereka telah mengkhatamkan Al-Quran dah awal dah dulu. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amalan dia. Bukan pahala, dia melipatkan amalan. Melipatkan maksud dia menambah amalan dia melebihi pada bulan-bulan yang lain. Dan para ulama sebut pada Yaumul Jumaah inilah kita kena beri tumpuan sebenar kita. Setiap Jumaat yang berlalu, para ulama sebut sejauh mana amalan-amalan mingguan kita ini diterima penuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan mingguan ni para ulama sebut diangkat pada Yaumul Jumaah, pada hari Jumaat. Dan tuan-tuan, amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini berbentuk amalan ubudiyah, berbentuk amalan ibadat kepada Allah. Kita jangan rasa orang tak tahu. Para ulama sebut berdirinya kita di dalam solat itu disaksikan oleh malaikat yang berada pada langit yang pertama. Penyaksian mereka sebab apa? Sebab ibadat berdirinya kita dalam solat sama dengan ibadat mereka di langit. Bila rukuknya kita pada rakaat kita solat tadi, kita rukuk sahaja, maka malaikat yang berada pada langit kedua juga, para ulama sebut langit kedua akan memerhatikan kita, mengetahui ibadat itu. Sebab apa? Sebab ibadatnya langit kedua ini, malaikat yang berada pada langit kedua ini dengan rukuk. Mereka tidak dibenarkan. Mereka yang qiyam saja sampai kiamat. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Bila langit kedua, kita bahas dalam Mi'raj nanti. Langit kedua, mereka rukuk saja, tak ada sujud, tak ada qiyam, tak ada. Naik langit ketiga, mereka sujud saja. Naik. Begitulah setiap langit, para ulama sebut. Dan ibadat yang kita lakukan di dunia ini, walaupun 3 minit berdiri itu, 3 minit ke 2 minit ke baca Al-Fatihah kan, itu pun lebih kurang lah ustaz. Mana yang sempat? Tak ada dah solat surah lazim ni, tak ada dah. Tak lama kita dalam qiyam pada Allah Ta'ala ni. Walaupun qiyam itu tak sampai 2-3 minit, disaksikan oleh seluruh penduduk langit. Sebab tu para ulama sebut, penduduk langit ni menanti-nanti mereka yang sentiasa amal ibadat mereka ini sama dengan mereka. Sebab tu orang beriman pada Allah Ta'ala, bila mereka ini meninggal dunia, roh mereka ini akan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk naik ke Aliyin. Aliyin ni satu tempat yang sangat tinggi. Sebagian ulama mengatakan dia mengatasi kepada langit yang ketujuh. Ni pandangan ulama. Roh ini akan menaiki dan meniti setiap langit. Kalau dia sentiasa berdiri di dalam solatnya, maka langit pertama akan kenal dia. Oh, ni orang sentiasa semayang. Kalau dia sentiasa rukuk kepada Allah Ta'ala, langit kedua akan kenal dia. Kalau dia sentiasa sujud, langit ketiga akan kenal dia. Para ulama sebut, kalau dia sentiasa mengamalkan amal ibadat, seluruh penduduk langit mengenali dia. Sebab tu para ulama sebut, bila naik saja roh yang beriman kepada Allah Ta'ala ini, dengan amal ibadat yang dilakukan oleh mereka, mereka akan naik ke Aliyin. Dan mereka akan melihat ketika itu. Sebelum naik, mereka akan bangkit daripada jasad mereka ini, mereka akan lihat tubuh mereka sendiri. Ketika itu melihatlah kita ini akan siapa yang benar-benar meratapi atas mayat kita.
Siapa yang orang yang ambil cincin, oh cantik, zamrud bapak aku pakai, masuk poket dulu. Siapa yang istiqamah, baca Al-Quran, doa untuk kita. Ni semua ketika itu akan lihat, waktu itu akan lihat siapa yang ambil geran tanah dalam bilik awal-awal. Contoh tak berlaku kat sini, insya-Allah ni semua orang soleh ni. Para ulama sebut naik saja roh kita ni, kita akan lihat satu persatu. Dan pertama sekali apa yang berlaku pada orang beriman ataupun orang yang keluar daripada jasadnya tadi, diangkat oleh Allah Ta'ala ni, yakni ditarik jasad, ditarik roh oleh malaikat maut. Para ulama sebut mereka akan pertama sekali akan merasa penyesalan terhadap diri mereka. Mereka akan lihat sekeliling mereka. Dan bertambah sedihlah kalau kita naik ke langit pertama, malaikat tak kenal kita. Wala haula wala quwata illa billah. Tak kenal siapa ni. Siapa pula yang naik ni? Bahkan para ulama sebut mereka yang beramal kepada Allah Ta'ala, sentiasa di tubuhnya ada wangi-wangian kerana menjaga adab kepada Allah Ta'ala, menjaga adab mereka. Kita sebelum semayang fardu Jumaat ni kan, disunatkan kepada kita kata sabda Nabi SAW, hendaklah kita ni semayang, kita ni mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat ni para ulama sebut di dalam hadis dia hapuskan dosa-dosanya, sehingga setiap daripada celahan bulu romanya diampunkan dosa. Ni mandi sunat Jumaat. Dan sunat Jumaat kalau mengikut kepada pandangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, paling afdal adalah sebelum dilakukan solat Jumaat itu. Maksud dia sebelum pergi solat Jumaat, ketika itu mandi. Ustaz, daripada pejabat macam mana Ustaz? Usahalah sikit. Tak mampu, pagi sebelum pergi kerja tu dah mandi sunat Jumaat dan niat dah. Maka para ulama sebut naiklah ruh. Sebab tu Allah firman dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Orang beriman ni, mereka yang sentiasa mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sentiasa meyakini dalam hidupnya hanya Allah sahaja tempat dia bergantung. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten amalan dia, tak gugat dengan pekerjaan dia. PKP ni hilang kerja pula, PKP ni habis pula sumber pendapatan. Tak goyang keimanan dia pada Allah, sebab dia tahu Allah yang beri rezeki pada dia. Ikhtiar itu dilakukan, jangan tak ikhtiar tuan-tuan. Ni baring je kat rumah tak boleh lah. Ikhtiar lah. Ikhtiarnya kita ini para ulama sebut, kemudian kita tawakal pada Allah Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan keimanan tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah, diutuskan hanya untuk dia. Malaikah dengan jamak, banyaknya malaikat. Sebab itulah melalui ayat ini disaksikan bagi mereka kalau mereka yang meninggal pada satu hari itu hujan turun pada waktu dia meninggal, ataupun ketika dihantarkan jenazah ke kuburnya. Sebahagian para ulama mengatakan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Sebab apa? Menisbahkan pada ayat tadi, tatanazzalu diturunkan kepadanya para malaikat, dengan makna apa? Dengan makna malaikat yang turun melalui jalan hujan tadi. Sebab tu Nabi sebut dalam riwayat yang sahih, Allahumma sayyiban nafi'ah, wahai Allah berilah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Maka para ulama sebut hujan yang menuruni, yang mengiringi jenazah yang bersama dengan kita, maka orang yang diiringi dengan hujan tadi disaksikan, kata-kata ulama, disaksikan meninggalnya dia sebagai meninggal yang husnul khatimah. Maka kita doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz cerita meninggal pula ni, baru ni 3 orang meninggal. Anak buah saya meninggal tingkatan 1 leukemia, yang kedua guru saya almarhum al-musnid Syekh Yasir Ba'shan rahimahullahu ta'ala, yang ketiga yang semalam meninggalnya Pak Long saya. 3 direct ni meninggal. Kita lihat bagaimana keadaan Allah Ta'ala meraihkan mereka ini. Maka kita sepatutnya menjadi ibrah besar kepada kita ini, supaya kita ini menjaga diri kita. Dan lebih-lebih lagi pada hari Jumaat yang mulia ini, kita doa dengan Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk meninggal pada fil yaumil Jumaah, pada hari Jumaat yang mulia ini. Kerana antara hadis baginda Nabi SAW,
barang siapa yang diangkat kubur, diangkat nyawanya pada hari Jumaat, lebih kurang hadis ini mati, man mata fil yaumil jamaah fil yaumil jumaah, barang siapa yang mati pada hari Jumaat ini, dua keadaan, Allah akan angkat baginya siksa kubur dan Allah akan angkat padanya setiap daripada perkara yang menjadi kegusaran dalam hatinya. Dari riwayat yang lain, diangkatkan baginya juga azab neraka Allah Subhanahu wa taala kerana keberkatannya hari Jumaat. Dan tuan-tuan kena ingat, orang yang meninggal hari Jumaat ni bukan jalan-jalan orang. Satu-satunya ciri dia apa dia? Dia sentiasa menjaga hari Jumaat dia. Walaupun para ulama sebut dia tak pergi sembahyang Jumaat, contoh, bukan saya suruh buat ni, tapi dia memuliakan hari Jumaat. Itu pun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan tak boleh pakailah CV tu. Tuan-tuan dah pergi sembahyang Jumaat, tak boleh pakai. Ni bagi mereka yang keuzuran dan sebagainya, mereka tetap memuliakan hari Jumaat. Bagi kita yang sentiasa datang dan berusaha pada waktu ini, SOP ni ramai kena tulis nama pula. Tak datang pula nanti payah pula kan, kena cut nama kita pula dan sebagainya. Dengan keadaan inilah disaksikan amalan kita ini oleh penduduk langit dan mereka juga mendoakan kita, insya-Allah. Itu saja pada saya, insya-Allah cukuplah. Nak ni nanti malam nanti, insya-Allah, dan juga besok insya-Allah kita akan adakan tazkirah khas kita tentang Isra wal Mi'raj. Maka supaya datang kefahaman dalam diri kita apa hakikat sebenar dalam Isra wal Mi'raj, maka kita lapangkan waktu kita, insya-Allah. Itu saya pada saya, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pada nafsu amarah dan diri saya, semoga Allah taala beri kekuatan pada saya untuk saya amalkan apa yang saya cakap ni. Tuan-tuan yang mendengar, tuan-tuan juga diberi kekuatan untuk amalkan, dan kita ambil iktibar dan sampaikan pada orang ini, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.